Tuan-tuan dan puan, perkara yang terbesar berlaku sebelum ni adalah di mana PSP kemungkinan dia ada banyak syarikat, kemungkinan dia banyak profession. Jadi, sistem ini kita telah tambah baik di mana mereka tu semua yang memang banyak job tu boleh tambah user mereka sendiri. Okey. So, saya kira semua orang mungkin dah bersedia dengan satu PSP yang pertama. So, saya tak payah tunjuklah macam mana kita nak daftar PSP yang awal kan. Tapi saya akan tunjuk juga ada sikit je perubahan dia, tak banyak mana lah. Okey. Okey, kalau ini adalah paparan pendaftaran PSP. Sebab apa? Nanti tuan-tuan dan puan sendiri akan menjadi tenaga pengajar mewakili pihak kami sekiranya kami tak berkesempatan untuk teach in juga kepada PSP. Kena ambil berat lah tentang pendaftaran ni sikit. Baik. Okey. Ni seperti biasa sebelum ni pengguna apa benda bagai semua dan kita ada beberapa penambahan sikit lah dari segi pemaju dan juga pemilik. Mungkin sebelum ni ada tapi sedikit perubahan yang kita buat di mana kalau mereka pilih sebagai pemaju, dia tak ada paparan untuk upload sijil profesional bagai semualah. Tapi kita dipahamkan ada beberapa permintaan untuk mereka upload sijil pendaftaran syarikat. InsyaAllah tu kita dah take note lah. Baik. So saya harap tuan-tuan dan puan hari ni bersedia dengan 3 orang PSP. Iaitu kita mesti ada planner, kita mesti ada arkitek dan kita mesti ada jurutera. Jurutera ni tak apalah awam ke mechanical ke electrical ke tak ada masalah. Tapi kita fokus pada awam lah sebab nak buat R&D kan. Okay, saya harap semua dah bersedia lah dengan user-user tu semua. So kali ni sebab yalah macam yang sebelum pra kita buat latihan kan saya minta semua bersedia dengan user kan. So untuk hari ni yang mana dah bersedia dengan user boleh login je user seperti biasa. Sebab saya nak tunjukkan bagaimana PSP yang ada banyak syarikat dan juga dia mempunyai pelbagai professionality. Baik, user semua sama macam biasa, kita masuk saja. Okey, ni tak apa, ni lag dulu, jangan kita takkan fokus ni dulu pelan-pelan kita akan tengok. Baik. Okey, paparan di sebelah kiri untuk PSP ada beberapa perubahan yang kita buatlah. Okey, pertamanya dari segi senarai projek dan keduanya adalah senarai syarikat dan seterusnya adalah log permohonan yang dipadam. So mereka sekarang ni boleh padam permohonan mereka sendiri. Tapi ada stage yang tertentu je lah mereka boleh padam, tak adalah mereka boleh padam sesuka hati. Kan, kena tengah proses dia padam, kita lah pening kepala nanti. Baik, untuk penambahan syarikat bagi seseorang individu, setiap SP perlu masuk kepada ruangan senarai syarikat. Okey, di mana dekat ruangan pengurusan syarikat, di sinilah mereka boleh tambah dia punya syarikat-syarikat tertentu. Macam saya dah tambah, saya lah sendiri engineernya, saya lah sendiri kai, senang kerja saya. Kan? Saya seorang kaut keuntungan tu. Kan? Kaedah dia mudah saja. Okey, di sini ada satu butang. Kalau saya terlampau laju, bagi tahu tuan-tuan dan puan. Biasa kan. Minum air kopi pagi ni dia punya speed dia lain macam sikit lah. Kan? Pendaftaran syarikat iaitu daftar syarikat, kita hanya perlu klik saja dan data-data di sini perlu di-upload oleh PSP sendirilah. Dan apa perkara yang paling penting di sini adalah walaupun dia mempunyai syarikat yang sama ataupun profession yang berbeza-beza, keperluan dalam sistem masih memerlukan email yang berasingan. Memang kita ada permintaan untuk samakan email bagi orang yang sama. Kita pun tengah tengok kat dalam sistem sama ada benda tu boleh buat atau tidak. Tapi buat masa ini, pendaftaran perlu menggunakan email yang berbeza. IC tak ada masalah. Memang dia seorang je di situ. Tapi email kena berbeza. So kalau dia ada 5 pendaftaran, 3 pendaftaran macam contoh saya tadi, so saya ada 3 email yang berbeza. Walaupun dalam staging, setiap email tu akan ada verify juga untuk PSP. So dia tak boleh pakai email yang acah-acah kan. Nanti tak boleh nak buat pendaftaran dan tak lepas nak login. Banyak isu ni tu dia kata dia dah daftar. Tapi bila login tak masuk. Rupanya email itu email fake kan, email palsu. Jadi dia tak dapat pengesahan. Okey, data-data ni wajib mereka isi yang mana ada star. Semua kena wajib Pendaftaran tarikh profesional, muat turun apa semua ni kena siap. Sampai in the end nanti bila dia tekan butang hantar,
dia akan letak perkataan pastilah. So saya akan tunjuk sikit. Saya pun tak pasti nak tunjuk macam ni. Ada tak payah email lah. Saya try Oh, di sini pun mereka boleh daftar sebagai apa saja yang mereka nak. Sama ada dia pun pemilik, dia pun pemaju. Kontraktor ke. Ikutlah apa sajalah yang dia nak jadi kan. Yang pentingnya mereka hanya perlu login satu platform sahaja. Macam mana nak pilih syarikat mana nanti, kemudian kita akan tunjuk. Tapi kaedah dia adalah mereka boleh daftar sendiri kat sini. Tak ada masalah. Baik, sekiranya dah selesai pendaftaran, memang dia akan keluar paparan seperti inilah. So nama-nama syarikat ni katakanlah macam saya planner, jurutera, arkitek. So pengguna dia siapa? So dia akan keluar. Kalau ada syarikat pun dia kata syarikat ABC katakan. Dia akan keluarlah syarikat ABC kat sini. Kalau ada 10, memang 10 lah dia punya angsara kat sini kan sampai. Okey, semua boleh perasan sebelah sini ada butang tindakan. Okey. Dekat butang tindakan ni kita boleh kemas inilah data-data kita. Kalau macam pengguna yang pertama, contoh macam saya Kai, yang ni dia punya disable kan, dia tak boleh dipindah kat sini kan. So pindaan user yang utama dia akan pindah dekat sini. Kemas kini account. Kalau yang kat sini yang secondary, tertiary macam itulah. Sebahagiannya lebih kurang macam itulah. Baik. Okey, saya kira untuk pendaftaran ni simple, tak ada masalah. Cuma kena pemahaman dari segi pendaftaran syarikat-syarikat yang berbeza lah. Baik. So sekarang ni kita akan pergi kepada platform yang paling banyak dipertanyakan kepada kami, iaitu kita tengok kepada ruangan dashboard. Saya kira tuan-tuan dan puan boleh login juga guna PSB supaya nampak dengan lebih jelas tentang paparan yang kita cerita hari ni. Baik, tuan-tuan dan puan, sebelum ini di ruangan dashboard ni kita ada apa dipanggil, ada kotak hijau, kotak warna peach kan, sebagai menunjukkan notifikasi ataupun tindakan-tindakan yang perlu dibuat oleh PSB tersebut. So lah ni dah tak ada dah warna-warna macam itu. Kita ada tulisan notifikasi. Kalau kata ada 20 kat sini, mana ada 20 tindakan yang perlu dibuat oleh PSB tersebut. Okay. So paparan ni akan kekal walaupun tindakan yang telah dibuat dia masih lagi kekal supaya dia keep remain. Tapi kalau dia merasakan dia dah selesai perkara tu, sebagai contoh, keputusan lawatannya kita boleh padam saja notifikasi tu. So kalau dia malas nak tengok, banyak sangat kan tindakan yang dibuat, dia boleh delete sendiri lah. Ni PSP-nya ruangan lah kan, ikut pada dia lah. Okay. Di ruangan dashboard juga, kita telah pecahkan juga pembahagian antara permohonan draft dan juga permohonan yang tidak lengkap. Sebab sebelum ni dia bercampur semua sekali. Deret-deret campur. Terpanjang-panjangnya. Kalau jenis yang projek individu yang projeknya banyak, berderet-deret. Kan? Draft ni bermaksud permohonan yang mereka belum hantar lagi kepada OSC. Dia baru susun lah. Dia baru isi beberapa data. Dan yang tidak lengkap ni adalah permohonan yang telah dihantar kepada OSC dan OSC telah komen tidak lengkap. Tu simple and easy. Baik. Di ruangan dashboard juga terdapat juga senarai projek dalam perancangan dan tidak lengkap. Tuan-tuan, ini kita akan go kepada proses 3 insya-Allah pada petang ini kalau sempat. Kalau tak, besok pagi. Okey, tuan-tuan dan puan, ni semua kosong, seronok, memang senang. Cuma saya nak tanya, ada Kanga tak hari ni? Majlis Pemudaraan Kanga ada tak? Tak ada Kalau Majlis Pemudaraan Kanga tak ada, saya nak guna dia orang punya user OSC ATL dia orang. Tak ada Kalau ada nanti beritahulah. Kalau tak ada, diam je. Baik. Tuan-tuan dan puan, itu sedikit sebanyak tentang perubahan di ruangan dashboard lah. So nanti kalau kata PSB tanya mana saya punya hijau dulu, hijau oren tu, hijau peach dah tak ada. So sekarang ni kat sini ada. Okay, so dia akan banyak lah. Benda ni tak akan panjang. Kita akan ada pages dia. So tak perlu risau lah. Taklah dia kata panjang nanti banyak ke bawah. Tidak. InsyaAllah. Kita dah fikir lah benda ni semua. Simple and easy. Baik. Semua dia pun sama. Kalau dia punya ni banyak, dia akan ada, dia panggil apa? Muka surat ni. Saya pun tak ingat apa nama dia. Pages kot. So dia direct lah. Dia tak adalah panjang. Jelas sampai ke bawah kan. Sikit tak rosak lah mouse kita nak scroll ke bawah kan. Okay. Seterusnya kita pergi pada borang permohonan. Tuan-tuan dan puan, hari ni nak atau tidak, pilihan di tangan masing-masing. Tuan-tuan kena buat 3 jenis permohonan.
kita kena buat KM, kita kena buat kejuruteraan, kita kena buat pelan bangunan. Ini sebagai contoh saja. Maknanya amalan kalau di BBT tu tidak berlaku macam tu tidak masalah. Cuma kita akan buat satu permohonan single, okay, dan satu lagi permohonan serentak. So kita boleh nampak sekuen dia. Sekuen dia macam mana kita nak atasi yang serentak, macam mana kita nak atasi permohonan yang single. Baik. Hari ini saya akan tunjuk dulu untuk permohonan apa yang serentak. KMPB, KMPJ, PBPJ. Okey. Saya akan buat KM single dan saya akan masuk sebagai serentak PB dengan PJ. Okey. Bolehlah KM ni saya buat single terlebih dahulu. Ke KM nak dengan PB. Saya buat KM PB lah, PJ kita buat single. Sebab antara isu yang banyak ditanya adalah jenis skala. Kalau dia masuk serentak dengan KM, skalanya akan terikutlah dengan skala dalam manual kita. Ada sederhana, besar dengan kecil. Tapi kalau serentak macam PB dengan PJ, dia akan duduk ada skala. Dia tak duduk skala lah, maknanya dia akan kekal pada kategori yang sedia ada dalam manual saja. Teman-teman, kita punya sistem ni kita akan exactly hampir keseluruhan mengikut manual OSC yang telah kita keluarkan lah sebelum ni. So saya akan buat pendaftaran dulu. Saya sekarang ni adalah planner. Lupa nak cakap. Saya login sebagai seorang planner. So saya nak buat pendaftaran untuk kebenaran merancang terlebih dahulu. So tadi Kak Ngah tak menjawab apa-apa. Jadi saya kira Kak Ngah tak ada. So saya nak submit kepada Kak Ngah lah. Okay. Macam biasa, pilih negeri, pilih permohonan, KM dan jenis permohonan baru. Okey, tuan-tuan dan puan, tadi sekiranya dia mempunyai pendaftaran syarikat yang berbeza-beza. So dekat sini dia boleh pilih dah. Tadi kalau dia kata dia planner, dia pilihlah dia sebagai planner. Kalau dia engineer, dia pilih sebagai engineer dan seterusnya. So sekarang ni saya nak submit KM, saya pilihlah sebagai planner dan juga skala saya. So basically benda ni benda yang sama macam sebelum ni, cuma perubahan dekat sini saja, pilih syarikat. So make sure PSP kena berhati-hati tentang pemilihan syarikat ni. Jangan dia main bedal lagi kan. Dia planner lagi hantar pelan bangunan atau kejuruteraan. Bukannya. Nanti takut jadi isu yang kita susah nak selesaikan. So sekarang ni kita teruskan je lah. Kan? Okay, apa dah? Tak nak keluar pula. Kali ni saya buat kilang kasut lah. Okay. Lepas ni macam biasa tuan-tuan, selepas dia masuk jemputan baru, dia akan isilah data-data ni. So data-data ni standard je macam biasa. Tiada sebarang perubahan yang ketara kat sini. Ni semua buatlah macam biasa kan. Letak nama maju dia, boh lah macam biasa. Ni semua tuan-tuan lebih pakar daripada kami sini lah, sebab hari-hari tengok permohonan kan. Macam kita orang ni kadang-kadang ya. Baik, sementara tu kalau ada sebarang persoalan tuan-tuan boleh tanya. Sementara saya mengisi data-data ni. Bagi masa sikit lah kan. Kaedah yang sama, kita kena ingat juga PSP kena sepanjang masa bila selesai mengisi daftar ni dia kena tekan kemas kini juga. Kadang-kadang dia terus je jam pada tempat lain, dah benda data ni tak tersimpan dengan baik. Okay, data ni macam biasa, saya isi je lah. Agak je lah apa-apa kan, saya pun tak pasti. Tinggi betul. Okay, jenis bangunan, kilang, arah 1, unit 1, asal lantai dan calculation dia akan keluar kat sini terus lah.
Okey, kemas kini. Maklumat fee. Okey, tuan maklumat fee ni, ni pun sama macam sebelum ni. Okey. Kalau kata datanya tu tak diperlukan bayaran, kena letak perkataan kosong lah, ataupun digit kosong lah. Dia tak boleh biarkan dia dia tak boleh dibiarkan tak ada tanpa isi. Nanti dia akan tak lepas kepada proses yang lain. Sebab benda ni berlaku, ada error-error yang PSP katakan sebenarnya dia error. Rupanya benda ni dia tak bubuh figure. Kosong pun adalah satu figure juga. So dia kena bubuh figure lah. Okey, ni pun macam biasa. Data-data ni semua tak ada masalah. Ni semua kata orang tu rutin tuan-tuan buat lah. Kan? Okey, selesai saya kira beberapa dokumen. Okey, so sekarang pergi kepada semak dan hantar. Dan ni pun paparan ni keluarkan macam biasa lah. Cuma sebelum ni, sekejap saya tunjuk Okay. Bila simpan, sebelum ni bahagian bawah ni masih boleh lagi diklik lah. Dia macam tak disable. So sekarang ni kita dah upgrade kan, dah canggih sikit kan. So tak payah klik lah. So dia hanya buat semakan saja. Kalau kata ada masalah lain, dia boleh back balik je. Kalau tak, dia boleh proceed dan kita hantar. Okay, seperti biasa paparan akan malam-malam 7 hari dalam sistem ni normal. So ini semua standard lah. Semua standard-standard macam biasa. Okay guys, tuan-tuan dan puan. Seperti mana yang saya pernah jelaskan, sebelum kita banyak menerima isu tentang permohonan serentak. Sebenarnya di peringkat kami, JKT, kita telah memikirkan kaedah yang sesuai dan terbaik untuk dilaksanakan serentak dalam sistem. Untuk permulaan ni memang kita tak boleh nak bayangkan secanggih OSC online lah, di mana OSC online ni memang serentak ni memang kita tak boleh lawan lah. Memang itu betul-betul real serentak lah. Cumanya kaedah yang kita buat sekarang ni hampir-hampir lah macam itu juga kaedahnya. Cumanya ada walaupun ada tak open, tak berhati lagi, tapi kita cuba sebaik mungkin kita upgrade lah, sebab kita seperti semua sedia maklum, sistem ni kita dah buat berasalnya daripada perbadanan. Jadi punya proses dia tu benda yang dah ada dan kita nak tambah je. Kita tak boleh nak full circle perubahan tu. Lagi tu masa kita agak tight sebelum ni dan kita pun banyak kekangan yang kita dah hadapi. Jadi ini kaedah yang saya tunjukkan sebagaimana seorang PSP nak ingin melakukan permohonan serentak. So sekarang ni saya nak buat KM akan serentak dengan PB. So pelan kejuruteraan saya akan masuk secara berasingan. Okey. So sekarang ni saya akan login sebagai seorang arkitek. Sebagai arkitek. Sebab KM dah selesai So PSP saya bang bapak besar. Okey. Saya keluar terlebih dahulu. Saya masuk semula sebagai pemohon. Okey, masuk. Okey, tuan-tuan dan puan ni sama paparan sekarang ni. Saya harap tuan-tuan pun boleh buat perkara yang sama, di mana kita dah hantar KM tadi dan kita pun akan hantar juga pelan bangunan, dan saya akan tunjuk macam mana kaedah untuk PSP menyerentakkan permohonan tadi. Wow, saya pun tak tahu macam mana cakap bahasa dia, tapi macam itulah lebih kurang. Tuan-tuan dan puan okey ke? Oh, maafkan saya terlupa. Sekiranya dia adalah permohonan serentak, kita mengambil idea daripada beberapa PBT di mana mereka menyarankan tajuk permohonan tersebut setakat ini setakat sekarang ni untuk diletakkan permohonan serentak apa dengan apa. Supaya memudahkan pihak OSC untuk kenal pasti itu adalah permohonan serentak dan digabungkan dengan permohonan yang lain. Walaupun kita ada juga platform serentak dekat sini, tapi untuk memudahkan semakan. Sebab dia ada unik sikit lah untuk menggabungkan serentak ni. Bukan macam sebelum ni, macam setelah lama lebih nampak friendly kan. Tapi untuk yang ini, yang KM tadi saya tak buat serentak, tapi yang untuk perlawanan ni saya buat serentak. Katakanlah contoh
Okey. Antara kaedah yang lebih nak memudahkan, saya simpan ni terlebih dahulu Okay, bila simpan, permohonan ni akan ada dalam draft kan. So, setiap PSP yang ingin membuat permohonan serentak, mereka perlu ada satu tanggungjawab di mana katakanlah ini antara planner dengan arkitek, dia nak hantar serentak. Mereka perlu ada kerjasama yang baik. Kalau mereka bergaduh, dia akan jadi masalah lain. Tapi, sebab apa? Kalau mereka dah, katakan KM tadi dah selesai, dia dah hantar. So, planner tadi kena bagi tahu kepada arkitek ni untuk maklumkan tentang nombor rujukan dalam sistem yang dia hantar KM tadi. Sebagai contoh, saya masuk semula sebagai planner. Okey, ni permohonan saya tadi. Saya copy dulu terlebih dahulu ini, saya simpan Okey. Supaya planner ni maklumkan kepada arkitek tadi untuk masukkan juga dia punya nombor rujukan dalam sistem untuk memudahkan semakan di OAC. Ni memang agak rumit sikit lah kan. Memang kata patutnya kenapa jadi macam tu. Tapi ini antara kaedah yang kita boleh buat lah setakat ni. Memang akan jadi masalah. Bukan masalah, akan jadi mungkin kesukaran sedikit. Sebagai contoh, saya dah hubung dah serentak KM dengan pembangunan. Okey. Dalam masa yang sama, sebaiknya mereka letak juga, maafkan saya, terkeluar skrin lain. Nombor rujukan untuk KM tadi pun kita masukkan juga. Ni untuk memudahkan semakan di peringkat OAC. Ada sebab dia, nanti saya tunjukkan. Okey, ni saya teruskan macam biasa. Tuan-tuan dah okey ke? Bagilah respon sikit. Penat cakap seorang. Faham ke? Hidup ke? Tuan-tuan dan puan? Okey. Agaknya macam ni lah perasaan cikgu bila nak murid dia senyap pun. Marah gurau lama tak gurau dengan kawan ni. Tengok dulu saya buat permohonan. Saya pun tak tahu nak cakap apa dah. Buat benda sama je. Satu. Lepas gini. Maklumat fee. Sama juga macam biasa. Okey, lampiran pun sama juga macam biasa. So, kalau lampiran dah macam biasa, saya kira tuan-tuan bolehlah laksanakan juga perkara yang sama. Okey, selesai. Saya mark dan hantar. Dan simpan. Okey. Lepas tu klik, lepas tu hantar. Okey. Sekarang ni, kita dah hantar KM, kita dah hantar pelambangunan. So, secara tidak langsung, sebelum setiap PSP tu membuat submission, dia kena maklumkanlah berdua tadi kena berbincanglah dia nak hantar serentak. Kan macam tadi saya dah masukkan nombor permohonan bagi KM. So pelambangunan masih tak ada kan. So disimpan juga dulu sebagai seorang PB dunia arkitek. Okey, untuk rujukan semasa lah. Okey. So sekarang ni saya akan tunjukkan bagaimana PSP ni nak wujudkan satu permohonan serentak supaya dekat OAC nanti kita dah boleh alert itu adalah permohonan serentak. So sekarang ni planner, dia sebenarnya dua-dua boleh lah. Planner boleh, arkitek tadi pun boleh untuk create permohonan serentak ni bagi permohonan dia orang. Maknanya tak kata tu, tak kisahlah. Dia mana tu saya kata dia kena berbincang lah antara berdua tadi kan.
Okey, bila dia pergi pada permohonan serentak, okey, so PSP tersebut tak kisah sama dia engineer ke, planner ke ataupun apa, dia kira mewakili kawan dia lah untuk wujudkan permohonan serentak, dia daftar saja permohonan serentak dan masukkan tajuk. Okey. Untuk kaedah yang ini, tajuknya seperti biasa. Okey. Projek membina. Ini kita maksud. Cara serentak KM. Ini saya nak nampakkan contoh saja, tak kisahlah. Tuan tak nak bubuh perkataan serentak ni pun tak ada masalah. Tapi untuk rujukan kita dengan lebih mudah lah. Lepas tu di akhir dia, kita boleh bubuh juga nombor rujukan permohonan tadi. Okay, nombor rujukan ni nanti OAC yang akan masukkan. Ini mereka lah. Kalau dia serentak tadi KM sederhana. So dia pilih kod ni. Kod ni sama macam biasa lagi tuan-tuan. Tak ada sebarang perubahan. Okay, pilih PPT mana. Kat sini boleh searching lah. So kalau panjang sangat, kita search saja dan daftar. Okay, selesai. Dia ada dua cara. Sama ada dia buat dulu hantar secara single tadi. KM tadi. Ataupun sebelum dia hantar, PSP yang buat permohonan KM, planner tadi, boleh tambah juga permohonan KM ni sebelum dihantar kepada OAC. Macam ni lah, dia kata dia ada satu permohonan serentak ni, dia nak tambah anytime pun, yang penting dia belum hantar kepada OAC lah. Kalau dia dah hantar pada OAC, dia tak boleh tambah kat sini. Tapi nanti, dia dah wujudkan yang serentak tadi, dah ada butiran kat sini, cuma kosong lah kat sini. So sekarang ni, bila perkara ini selesai, so kita akan pergi kepada OAC pula lah untuk take care tentang permohonan serentak. Yang ni yang akan isu sikit lah. Untuk peringkat sekarang ni, OAC masih lagi terpaksa guna kaedah yang biasa kita guna sekarang. Dia akan kelompokkan juga permohonan serentak KM dan PB tadi. Itulah kaedah dia kalau kita dalam tajuk ni ada dia punya nombor rujukan untuk memudahkan sewakan oleh OAC. Tuan-tuan, buat masa setakat ni, ini adalah kaedah yang kita boleh laksanakan untuk serentak. Memang kita dah cuba juga. Memang kata patutnya PSP dah kumpulkan siap dan send. Kita dah try lah. Tapi dia ambil masa yang lama untuk wujudkan perkara macam tu. Maksudnya boleh buat. Bukan tak boleh, boleh. Tapi bukan sekarang. Tuan-tuan dan puan, saya dah tamat dekat PSP. Ada apa-apa persoalan ke kat sini? Saya minum je, tengok je lah sebab sekarang ni minum tempat masing-masing. Okay, tak ada apa soalan, saya teruskan je macam biasa. So, kita tambah satu platform baru seperti yang saya jelaskan tadi. Ada satu bahagian dipanggil log permohonan dipadam. Okay, permohonan di platform ni berlaku sekiranya PSP masuk kepada senarai permohonan. Okay, dia nampak paparan ni semua kan. Mana tadi? Diterima online, diterima lengkap, lulus. Sekejap tak ada yang boleh dipadam nampaknya. Oh, dia tak ada boleh permohonan yang dipadam. Sebab untuk padam permohonan ni, pertama dekat draft lah. Permohonan draft ni memang boleh padam lah. Ni macam dia tak guna langsung. Tapi untuk senarai permohonan, sekiranya perkara-perkara yang dah berlaku status mereka keadaan begini, mereka tak boleh padam permohonan secara membuta tuli. Sebab ada risiko lah ni kan. Dalam proses dia berlaku kan, tiba-tiba dia terpadam. Cumanya, benda ni boleh berlaku dekat peringkat OAC nanti. OAC ada hak mutlak untuk padam permohonan ni. Sebelum ni, di peringkat kami saja yang boleh padam permohonan. Tapi OAC sekarang kami dah beri kuasa veto untuk padam semua permohonan yang ada. So, tuan-tuan boleh padam lah. Permohonan-permohonan rasa yang tak puas hati dengan sesiapa kan. Tapi dia masih ada lagi pada log permohonan yang dipadamkan. Tuan-tuan, kat bawah ni ada manual untuk PSP, ada V1, ada V2. So dua-dua ni masih terpakai.
Dia dipanggil cross refer. Nampak bahasa saya, cross refer. So kita insya-Allah kita akan buat gabungan supaya nampak satu je. So sekarang ni kita guna dua-dua. Biar dia faham apa yang buat sebelum ni dan apa yang ada berlaku sekarang.